Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan atas kesudian menonton melihat forum pada malam ini. Okey, seterusnya forum kita akan membicarakan tajuk hubungan seks bebas. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Firdaus Afendi bin Muhammad Kamarudin selaku moderator pada malam ini. Tanpa melengah waktu, saya akan memperkenalkan barisan-barisan panel kita pada malam ini. Yang pertama, Dr. Muhammad Ikmal bin Abdul Rahim selaku pakar perubatan. Seterusnya, Dr. Muhammad Ahmad Hakim bin Hamdan merupakan pakar undang-undang. Yang terakhir iaitu Dr. Nik Amir Irfan bin Nik Imran selaku rundingan agama. Dalam hal ini, seringkali kita mendengar berita yang dipaparkan melalui media massa seperti televisyen, media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya berkaitan dengan hubungan seks bebas, yang mana akibatnya sangat teruk seperti pembuangan bayi di lorong-lorong, di tong sampah dan sebagainya. Melakukan keserogohan meningkat setiap tahun. Dalam hal ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, saya akan membaca pertanyaan daripada audiens kita. Soalannya berbunyi, Doktor, saya sudah berusia 29 tahun. Pernah terlibat dengan aktiviti seks bebas. Saya sudah tidak melakukannya hampir 4 tahun. Tetapi telah melakukannya sekali lagi setelah 4 tahun. Saya mendapati terdapat lendir jernih yang keluar bersama sedikit darah semasa saya mencucinya selepas melakukan hubungan tersebut. Apakah tanda tersebut, Doktor? Sebelum ini saya tidak pernah melakukan tes ujian pemeriksaan kesihatan ataupun pemeriksaan STD. Adakah saya perlu melakukan pemeriksaan tersebut? Dan apakah ujian yang patut saya lakukan terlebih dahulu untuk mengetahui status kesihatan kelamin saya? Dan saya mengalami tempoh haid yang sedikit, iaitu selama 3 ke 4 hari sahaja setiap bulan. Tetapi kitaran haid saya normal. Dan setiap bulan sebelum haid, saya mengalami keputihan yang jernih, kadang berwarna seperti susu. Baru-baru ini saya merasa risau dengan masalah kesihatan saya setelah terjumpa page ini. Saya risau saya mengalami penyakit kelamin dan saya ingin bertanya, berapakah kos untuk melakukan pemeriksaan STD? Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih atas soalan anda. Berdasarkan pertanyaan di atas, saya memahami bahawa anda berasa bimbang tentang masalah anda. Saya akan cuba untuk membantu anda. Untuk makluman anda, lendir jernih bersama darah ini boleh disebabkan oleh pelbagai perkara. Antaranya ialah pendarahan implementasi kehamilan yang pertama. Yang kedua, sesetengah wanita mengalami spotting sewaktu ovulasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia mengalami perubahan hormon akibat perkara seperti gangguan emosi, tekanan, aktiviti harian yang sibuk dan kegiatan lasak. Yang keempat, terdapat ketumbuhan polip atau fibroid di dalam rahim. Yang kelima, perimenopause. Yang keenam, tisu endometrium. Dan yang ketujuh ialah perancangan kehamilan seperti suntikan dipot, pil dos rendah ataupun progestin sahaja, IUD hormon. Itu adalah lendir jernih bersama darah ini yang disebabkan oleh pelbagai perkara. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang STD. STD bermaksud Sexually
transmitted disease atau jangkitan yang tersebar melalui hubungan seks. Hubungan seks meliputi seks melalui faraj, dubur dan oral. Jangkitan STD termasuk HIV, chlamydia, gonoria, sifilis, hepatitis B atau C, HPV, HPV dan herpes. Oleh itu, anda digalakkan untuk melakukan panel ujian STD yang meliputi jangkitan tersebut supaya anda boleh mendapatkan keputusan yang lebih lengkap. Biasanya, simptom-simptom penyakit atau komplikasi penyakit akan wujud sebelum 5 tahun. Sistem-simptom STD secara umumnya termasuk sakit semasa kencing, sakit ari-ari bawah iaitu bulu-bulu kat bawah tu, benda alih berbau keluar dari alat kelamin, sakit semasa bersetubuh, pendarahan di antara haid wanita, sakit testis dan darah semasa kencing. Demam boleh juga dan bintik-bintik atau ulcer di bahagian kelamin. Mengenai persoalan anda, kitaran haid yang normal terjadi setiap 24 hingga 38 hari dan berlangsung selama 2 hari sehingga 8 hari. Merujuk kepada penjelasan anda, kemungkinan besar lama haid anda selama 4 hari adalah masih normal. Selain itu, keputihan sebelum haid sebetulnya merupakan hal yang normal terjadi selama siklus menstruasi. Hal ini terjadi kerana peningkatan hormon estrogen dan progesteron menjelang datangnya menstruasi. Sekiranya lendir tersebut berbau dan disertai gejala lain seperti gatal atau nyeri pada vagina, maka anda perlu berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Kesimpulannya, sebelum haid merupakan kondisi normal yang tidak perlu dikhawatirkan. Saya juga menyarankan jauhi seks bebas supaya dapat menghindari dirinya daripada masalah kesihatan seperti jangkitan penyakit STD, jangkitan saluran kencing yang berulang dan sebagainya. Oleh itu, saya menyarankan anda supaya merujuk kepada doktor untuk mendapatkan rawatan yang tepat. Anda boleh berhubung dengan doktor saya secara talian untuk mendapatkan maklumat rawatan yang lebih lanjut. Saya berharap agar jawapan ini dapat membantu anda. Sekian, terima kasih. Terusnya, saya ingin menujukan soalan kedua ini kepada panel kedua kita, iaitu Tuan Muhammad Lokman Hakim bin Hamdan dari sudut undang-undang. Kita mahu tahu bagaimana sudut undang-undang ni, bagaimana cara prosedurnya dan bagaimana kita mentahunya lebih lanjut. Pertanyaannya, soalannya yang berbunyi yang pertama, mengapakah berlakunya seks bebas? Yang kedua, kesan dari seks bebas itu sendiri. Dan yang ketiga, cara menangani masalah seks bebas ini. Macam mana cara kita nak mengurangkan macam mana? Okey, begitu. Okey, tanpa membuang waktu, saya menyerahkan kepada Tuan Muhammad Lokman Hakim. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator di atas soalan itu sebentar tadi. Baiklah, saya akan menerangkan kenapa berlakunya seks bebas di kalangan pelajar ataupun pemuda zaman kini. Yang pertama sekali adalah di mana kita melihat bahawa jati diri individu tersebut kurang berkesan, maksudnya mudah melepak serta tidak mempunyai jati diri yang cukup bagus. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya adalah faktor yang paling tinggi sekali untuk mempengaruhi seseorang itu terjebak dalam seks bebas. Malah, desakan daripada teman lelaki ataupun teman wanita untuk melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan yang sah juga antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya seks bebas. Mereka juga berpakaian yang menyebabkan sifat yang menaikkan syahwat seseorang ataupun melalui pujukan dan rayuan
daripada mereka untuk melakukan seks bebas. Seterusnya adalah ibu bapa yang terlampau sibuk bekerja ataupun tidak ingin ambil tahu tentang perkembangan anak-anak mereka daripada segi masa ke semasa, dengan siapa mereka berkawan ataupun apa-apa maklumat mengenai aktiviti anak mereka tersebut. Alah, mereka juga tidak menekankan pendidikan agama di dalam institusi kekeluargaan. Mereka juga tidak mementingkan batas pergaulan sesama rakan-rakan mereka. Malah, ada juga yang tidak mementingkan aurat, membiarkan anak perempuan tidak bertudung walaupun usia sudah melebihi daripada akil baligh. Seterusnya, poin yang kelima adalah kurang pendidikan agama ini adalah salah satu faktor yang penting. Ini kerana apabila tidak adanya pendidikan agama yang betul, maka akan mudahnya berlakunya seks bebas. Dan yang terakhir sekali ialah kemudahan teknologi internet yang ada pada zaman sekarang ini. Mudah untuk mengakses laman web lucah. Malah untuk mencari gambar-gambar dan video yang tidak senonoh itu mudah didapati di telefon kerana setiap orang memiliki telefonnya tersendiri. Baiklah, saya akan menerangkan apakah kesan dan akibat melakukan seks bebas. Yang pertama sekali adalah kepada individu tersebut, di mana individu akan melakukan masturbasi ataupun organisme secara bersendirian menggunakan benda-benda yang tertentu ataupun objek yang tertentu seperti bantal, timun, tangan dan benda yang berkaitan untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Akibat daripada perbuatan tersebut, ianya akan menyebabkan seseorang itu menjadi seorang pelupa. Malah menyebabkan seseorang itu mengalami lemahnya tenaga syahwat. Dan apa yang lebih teruk sekali adalah mereka juga akan bertindak menjadi seorang perokon sekiranya kehendak mereka itu adalah di luar batas mereka. Seterusnya adalah seks rambang juga akan berlaku dan menyebabkan melahirkan anak luar nikah secara ramai. Hal ini akan menyebabkan penyakit HIV dan juga sifilis serta gonorrhea. Dan yang terakhir sekali adalah sumbah maram juga akan menyebabkan malu kepada institusi keluarga tersebut. Hal ini kerana mereka akan dicemuh dan dihina oleh masyarakat di sekeliling yang akan menyebabkan generasi tersebut menjadi seorang yang porak-poranda. Seterusnya akan menyebabkan masyarakat dalam negara kita akan menjadi rosaknya akhlak hanya disebabkan oleh seks bebas ini yang tak ada batasan. Malah undang-undang juga telah menetapkan bahawa sekiranya mana-mana pasangan yang telah ditangkap atas tuduhan merogol di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan, iaitu bersetubuh dengan seseorang perempuan sama ada dengan kerelaan perempuan itu ataupun tidak, apabila perempuan itu di bawah 16 tahun adalah disebabkan tuduhan merogol. Oleh sebab itu, Kanun Keseksaan 376 seksaan bagi rogol untuk hukuman dan seksaan juga itu akan dikenakan penjara selama tidak melebihi tempoh 20 tahun dan juga dikenakan sebatan ataupun dikenakan hukumannya kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi itu, berwaspadalah anak muda. Janganlah kita mudah terpengaruh dengan buaya hawa nafsu kita sendiri. Untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah cara untuk menangani seks bebas ini? Yang pertama, terhadap diri sendiri, iaitu elakkan hidup suka berfoya-foya ataupun suka hidup tanpa ada disiplin. Ini menyebabkan kita mudah untuk melakukan perkara yang tersebut dan menjerumus ke arah maksiat. Malah, janganlah kita bersendirian kerana ianya boleh mendorong seseorang itu untuk berkhayal, untuk berfikiran, untuk melakukan hal tersebut. Juga dielakkan membaca novel yang bersifat romantis yang menaikkan gairah nafsu. Dan seterusnya, elakkan menerima sesuatu daripada rakan-rakan yang menyebabkan kita terjerumus untuk melakukan seks tersebut. Malah, poin yang kedua adalah rakan sebaya juga hendaklah mengelakkan berkawan dengan mereka yang menggemarkan amalan yang tidak sihat seperti merokok, melepak, merempik, minum arak dan sebagainya. Kerana perbuatan seperti inilah yang menjerumus kepada
seks bebas. Dan yang ketiga adalah teman lelaki ataupun wanita yang suka mengajak kita kepada perbuatan terkutuk tersebut, maka hentikanlah perbuatan ini kerana ianya akan merosakkan bangsa dan akan merosakkan masa depan seseorang tersebut. Yang keempat adalah penggunaan teknologi dan telefon bimbit. Keadaan ini perlulah dipantau oleh pihak ibu bapa daripada masa ke semasa supaya anak-anak mereka tidak melayari ataupun mengakses ke laman web tertentu yang akan mengakibatkan berlakunya seks bebas. Sehubungan itu, pihak yang berwajib perlulah melakukan kempen kesedaran tentang bahayanya seks bebas ini yang akan menyebabkan kerosakan kepada keluarga, institusi, masyarakat dan yang paling penting sekali adalah institusi negara kita. Jadi itu saya nasihatkan kepada semua pemuda-pemudi, pelajar-pelajar sekalian, jauhilah seks bebas. Jika anda ingin melakukan perbuatan tersebut, maka gunakanlah jalan yang betul ataupun kahwinlah, sebab perkara itu akan mengelakkan daripada melakukan seks bebas. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Lokman Hakim atas pencerahan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan waktu, saya menjemput panel ketiga kita, Dr. Nek Amir Irfan, untuk mengupas persoalan yang seterusnya, iaitu hubungan seks bebas menurut pandangan Islam dan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hubungan tersebut. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang diberikan kepada saya. InsyaAllah saya akan menjawab sehabis baik mungkin soalan yang ditujukan kepada saya. Isi yang pertama saya dapat berikan ialah hubungan seks ini hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami isteri yang telah menikah secara sah. Dan bagi orang yang belum berkahwin ni, ia tidak boleh dilakukan sama sekali. Hal ini telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu segala perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Mengikut hukum Islam, penzina ni bagi yang belum berkahwin dia disebat 100 kali. Dan bagi yang berkahwin, ia direjam sampai mati. Seterusnya, hubungan seks ini tidak boleh dilakukan sekiranya isteri itu keluar haid ataupun nifas. Dalam ayat Al-Quran menyebut, Qul huwa adza fa'tazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuna hatta yatrahun fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amrakumullah inna wa yuhibbuna tawwabina wa yuhibbuna mutatahhirin. Yang bermaksud darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu, dan dalam masa datang haid itu janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah suci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Surah An-Nisa ayat 222. Seterusnya, hubungan seks ini hanya dibenarkan melalui faraj dan tidak boleh dilakukan melalui dubur. Hubungan seks ini hanya dilakukan lawan sejenis. Kalau homoseksual maupun lesbian ni diharamkan sama sekali dalam Islam. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ini melarang kita untuk hubungan seks bebas? Kerana untuk menjaga keturunan. Kalau tidak, keturunan kita akan menjadi tidak jelas. Kerana seorang suami itu mempunyai wanita lain, wanita simpanan dan isterinya juga sama sekali. Lepas tu untuk menjaga rumah tangga, mencegah penyakit, sebab banyak penyakit melalui hubungan seks bebas. Antaranya sifilis, HIV, AIDS dan banyak lagi. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang serius dan boleh menyebabkan kematian dalam setiap tahun. Lepas tu untuk menjaga martabat perempuan. Dalam hadis
dalam hadis menyebut, ad-dunya mata'ul khaira, mata'ud dunya al-mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Ni Amir Irfan atas penjelasan sebentar tadi. Okey, secara kesimpulannya yang kita dapati bahawa dari segi perubatan sangat penting kerana apa? Kita hendak mengelakkan datangnya penyakit-penyakit yang bukan-bukan dengan cara yang betul. Maknanya dari segi perubatan ada cara yang tersendiri yang disediakan. Manakala dari segi undang-undang, terdapat undang-undang yang melarang atau melarang perubatan ini berlaku. Hubungan seks bebas ini sangat perlu, sangat penting untuk perlu kita cegahi bersama-sama. Seterusnya dari segi agama pula yang kita dapati bahawa dalam Al-Quran sendiri Allah telah mengatakan, menyatakan dalam Quran yang berbunyi wala taqrabu zina, sadaqallahu azim, yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji di samping Allah. Maknanya zaman Nabi Lut pun sudah ada berlakunya golongan LGBT. So, lelaki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan. Maka apa yang azabnya Allah turunkan pada kaum Nabi Lut dengan mencapakkan, menghancurkan bumi tersebut. Maknanya hubungan seks bebas ini sangatlah serius untuk kita cegahi. Kerana apa? Kerana dalam Islam Allah SWT telah memberi jalan kepada lelaki dan perempuan saling cinta mencintai, sayang menyayangi untuk dengan cara halal, iaitu melalui ikatan pernikahan. Maka di sini bila berlakunya masyarakat bernikah atau berkahwin, tiada lagi unsur-unsur hubungan seks bebas. Okey, saja yang dapat kami berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.